الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا إخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Kita sambung kitab kita pada muka surat 10, kitab Zahratul Murid. Pada kata dan tiada ia bersifat dengan kecil atau besar. Kat situ tak? Betul lah. Saya pun lupa. Jadi kita duduk bincang ni, iaitulah perbahasan sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Jadi wajib kita kena beriman bahawa Allah Ta'ala ni bersalahan dengan segala makhluk, dengan segala yang baharu. Dan wajib juga kita beriman kata Allah ni tidak menyamai, tak serupa dengan segala yang baharu. Jadi tak sama Allah ni, tak sama Allah ni, tak sama pada zat, tak sama pada sifat, dan tak sama juga pada perbuatan. Jadi kita sambung daripada perbahasan tu. Maka dia kata dan tiada baginya, dan tiada ia Allah bersifat dengan kecil. Kecil dengan makna sedikit juzuk. Juzuk tu sedikit, tu kecil. Atau besar. Besar tu dia habang tu dengan makna banyak juzuk. Jadi sikit ke banyak juzuk, bila kata berjuzuk, hak tu nama dia jisim. Bila kata jisim, maka ketika tu berbilanglah zat Allah. Berbilanglah zat Allah. Nanti kita akan mengaji dekat wahdaniyah. Jadi dia kata apa? Jadi Allah Ta'ala ni kecil. Kecil dengan makna sedikit juzuk dia tu sikit, ataupun besar dengan makna banyak juzuk, tak juga. Maka tiada menafikan dia bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan azamah. Maka tiada menafikan dia, kan pada kata tiada ia bersifat dengan besar tu, dengan makna banyak juzuk tu. Jadi tiada menafikan dia bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan azamah. Azamah ni apa? Yakni kebesaran. Jadi tak menafi. Yang kita kata Tuhan ni tak bersifat dengan besar. Besar dengan makna banyak juzuk. Adapun besar dengan makna lain, azamah. Azamah ni kalau kita ikut besar jugalah, tapi besar dia tu apa dia? Yakni kebesaran pada kerajaan dan perintahan. Jadi perintahan kerajaan Allah dan perintahan Allah. Maka hak tu kita tak nafi.
ataupun kita kata besar dengan makna tinggi pangkat, pun kita tak nafi. Sebab kita duk sebut dalam takbir dalam semayang ni Allahu Akbar. Nah, Allah Maha Besar. Maka besar kat situ bukanlah dengan makna banyak juzuk. Bukanlah bahagian zat-zat Allah ni dia ada bahagian-bahagian yang berhimpun jadi zat Allah, bukan hak tu. Nah, tapi besar kat situ dengan makna besar nisbah pangkat dia. Dia Tuhan. Tu orang panggil besar tu. Macam tu juga dia kata kebesaran pada kerajaan dan perintahan ni perintahan Allah, maka hak ni kita tak nafilah. Hak ni tak ada masalah lah. Hak ni wajib kita kena mengaku macam tu. Dan tiada ia Allah tu tidur. Allah dia tak tidur. Dan tiada mengantuk pun, dan tiada lalai. Baca lalai boleh, kalau baca lali pun boleh jugalah. Ikut kita lah. Tapi hak nak kat sini lalai lah. Dia tak ghalib. Tuhan dia tak ghalib. Kok tu kalau ghalib apa semua ni, hak ni nak ternafi iradah dia lah. Dan tiada ia Allah mengambil faedah pada segala perbuatannya perbuatan Allah. Jadi Tuhan buat sesuatu tu, Tuhan dia tak ambil faedah. Tak ambil keuntungan apa, tak ambil manfaat apa-apa, tak ambil. Tak ada ambil faedah apa. Dan hukumnya hukum Allah macam tu juga. Jadi dia kata apa? Dia kata tiada mengambil faedah pada segala perbuatannya Allah dan hukumnya Allah. Jadi apa yang Tuhan buat tak ada ambil faedah apa-apa. Apa yang Allah Ta'ala hukum pun tak ada ambil faedah apa-apa. Sebab kalau kita kata Tuhan ni ambil faedah, maka ketika tu Tuhan ni berhajat kepada perkara tu. Maka ternafilah ketuhanan dia. Tuhan apa berhajat. Dia kalau gitu, Tuhan ni menghukum sesuatu tak ada ambil faedah apa. Tuhan buat sesuatu tak ada ambil faedah apa. Serah kata orang panggil apa? Gharak. Tak ada gharak. Tak ada tujuan. Tak ada matlamat. Tuhan buat bukan ada tujuan apa-apa. Tuhan buat bukan ada matlamat ada apa-apa. Tak. Tetapi walaupun kata gitu, tetapi walaupun kata tak, tiada ia mengambil faedah tu, tetapi tiada sunyi. Ni tiada sunyi oleh segala perbuatannya dan hukumnya tu. Tak sunyi daripada hikmah. Jadi perbuatan Allah dia tak sunyi daripada hikmah. Ada hikmah dia. Hukum dia pun ada hikmah. Walaupun dia tak ambil faedah, tapi ada hikmah. Ada hikmah dia. Jadi hikmah ni kalau ikut Imam Nawawi, meletakkan sesuatu kena kepada tempat. Tu orang panggil hikmah. Meletakkan sesuatu tu kena kepada tempat dia. Jadi dia ada hikmah dia lah. Tuhan buat. Sebab ni kalau tak ada hikmah, faedah tak ada, tak ambil faedah, tak ada hikmah, jadi sia-sia pula. Sia-sia Tuhan buat sesuatu, sia-sia itu mustahil. Kalau itu Tuhan buat sesuatu, Tuhan hukum sesuatu, dia ada hikmah dia. Ada hikmah dia. Dan jika tiada ni, tiada hikmah. Kalaulah tak ada hikmah pada perbuatan Allah dan juga hukum dia, kalau tak ada hikmah, nescaya adalah perbuatannya Allah dan hukumnya Allah sia-sia jua. Hak tu jadi sia-sia. Tuhan buat tak ada hikmah, Tuhan hukum tak ada hikmah apa-apa, maka dia akan jadi sia-sia.
Dan iaitu perbuatannya dan hukumnya sia-sia tu mustahil pada hak Allah, pada zat Allah. Nah, mustahil. Macam mana Tuhan buat sesuatu ni sia-sia? Tak boleh. Nah, jadi bagi kita tak boleh berlaku sia-sia pada perbuatan Tuhan. Tu kita ahli sunnah wal jemaah. Nah, dan tak boleh berlaku sia-sia pada hukum Tuhan. Lepas tu perbuatan Tuhan ni Tuhan ambil faedah ke? Tak ambil faedah juga. Ada gharad ke? Ada tujuan ke? Tak ada tujuan. Lepas tu ada hikmah. Nah, ada hikmah. Habis. Jadi Tuhan buat sesuatu ada hikmah dia. Hikmah ni bukan semua dapat. Setengah orang dia dapat lah sikit. Nah, dia nampak hikmah Tuhan buat ni, setengah dia tak dapat terus. Lagi dia kata lagi, dan tiada ia Allah bertempat. Nah, Allah Ta'ala ni dia tak bertempat. Nah, bila kata tak bertempat, tak duduk atas arasy. Nah, maksudnya dia tak mengambil ruang. Sebab yang mengambil ruang ni, bertempat ni, hak ni orang panggil lazim bagi jirim. Nah, jadi kalau Allah Ta'ala ambil tempat, ambil ruang, maka Allah jirim sama dengan kita. Allah ni makhluk. Nah, jadi makhluk lah. Jirim tu makhluk lah, kita kata. Jadi Allah Ta'ala dia tak bertempat, dia tak ambil ruang. Dan tiada ia Allah tu bermasa. Tuhan tak bermasa. Masa dahulu, masa sekarang, masa kemudian akan datang. Jadi dia tak bermasa. Tu. So, masa-masa ni hak ni pun makhluk. Jadi kalau kita nak tahu lebih tentang tempat, tentang masa, dia kena terjun dalam satu lagi bidang ilmu, nama dia ilmu maqulat asyarah. Maqulat ni maksud dia kategori-kategori. Jadi ulama kita ni dia ada himpun satu ilmu, nama dia ilmu maqulat. Dia asal dia ilmu falsafah lah. Asal dia, tapi ulama kita tapih buat masuk dalam Islam. Dalam pengajian juga ilmu untuk kita kenal tentang makhluk. Bila kita kenal makhluk, kita kenal Allah. Allah bukan macam tu. Nampak? Betul. Setengah dia dengar ilmu falsafah, dia buat macam dia tak apa ni. Hak ni hak orang kafir ni. Tu. Jadi hak tapih buat mai kat kita tu, ilmu tu bukan orang bodoh tapih. Hak tapih buat mai susun balik tu ulama yang cerdik-cerdik. Kita sendiri pun kalau orang tanya, kita tanyalah, weh Wahabi, kalau hang ngaji dekat guru yang kafir, agak-agak hang boleh jadi kafir tak? Hang ngaji dengan guru yang kafir, agak-agak hang tu jadi kafir tak? Tak jadi kafir. Aku tahulah nak jaga Islam. Hang yang tu pun reti jaga Islam. Takkan ulama tak reti nilai hak mana boleh masuk dalam Islam, yang mana tak boleh masuk. Faham? Tu. Ulama lagi cerdik pada hang abang tu. Takkan mereka tak reti nilai macam mana nak buat masuk, serat masuk dalam Islam ni, untuk orang kata apa, tak menyebabkan lari akidah. Takkan ulama tak reti nilai. Kalau hang pun reti nilai hak mana tak boleh buat dalam Islam, ulama lagi lah reti. Ni jadi satu benda yang pelik. Bila kita kata, ni campur dengan falsafah apa semua. Kalau campur dengan falsafah pun apa masalahnya? Adakah hak ni benda yang macam ni menyebabkan kita jadi kufur? Tak jadi kufur apa. Ni ulama dah tapih elok dah, susun dah elok kat kita dah. Ngaji hak ulama susun ni. Ni pasal duk bawa fikir sendiri, hak tu yang jadi sesat tu. Yang buat Wahabi tu depa nak fikir sendiri. Depa dalam masa zaman depa tak bagi kita gunakan. Lepas tu depa gunakan. Ni orang panggil Wahabi.
Jadi tengok, jadi Tuhan ni jadi kalau kita nak tahu lebih tentang tempat, nak tahu lebih tentang masa, kita kena terjun dalam satu ilmu lagi. Jadi kita tak panjangkanlah bincang ni. Cuma kita tahu Tuhan ni dia tak berkait dengan tempat dan tak berkait dengan masa. Gitu. Sebab apa? Kerana ni ilat pada kata tiada ia bertempat dan tiada ia bermasa tu, kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu ada dahulu dijadikan tempat dan zaman. Zaman tu masa. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu ada dahulu, ada sebelum dijadikan tempat. Sebelum Tuhan jadikan tempat, Tuhan dah ada dah. Kalau kita kata Allah bertempat, kalau macam tu sebelum dijadikan tempat, habis tu Allah duduk tang mana pula tempat, tak ada lagi. Itu. Kalau Allah di atas arash, okey, arash ni qadim ke baru? Arash ni tak ada permulaan ke ada permulaan? Kalau kata tak ada permulaan, qadim. Kalau tak kata ada permulaan, nama dia baru. Kalau dia qadim, maka berbilanglah qadim Allah qadim, arash qadim. Takkan ada benda lain qadim daripada Allah. Hak ni kita tak boleh terima benda ni. Kalau begitu, arash baru. Kalau arash baru, sebelum buat arash, Tuhan duduk tang mana? Jadi kita ni Allah tak bertempat. Sebab Allah Ta'ala ni ada sebelum dijadikan tempat dan zaman. Zaman tu masa. Habis hang tu. Dan tiada ia Allah di dalam alam. Jadi Allah bukan di dalam alam dan tiada di luar alam. Jadi luar alam pun dah. Maka tiada ia Allah ni di dalam sesuatu dan tiada ia Allah di luar sesuatu. Dia duduk dalam sesuatu pun dah, luar sesuatu pun dah. Lepas tu dia kata apa? Maka sekalian yang tersebut tu mustahil. Hak tu semua tu mustahil. Jadi habis hang tu. Jadi semua tu mustahil. Lepas tu Allah ni lagu mana? Tak ada lagu abang. Tak ada lagu. Lepas tu Allah tak ada. Siapa kata tak ada? Kami mengaji dah Allah wujud. Lepas tu kalau dah guni dak gunu dak. Dah guni dengan gunu tu makhluk. Allah ni makhluk kan? Allah bukan makhluk. Bila bukan makhluk, bukan guni, bukan gunu lah. Boleh faham lah? Tu kata makin mengaji, makin kita ni orang kata apa? Kita tak kenal Allah. Ni orang salah faham. Ada kelak video tu, apa ni makin mengaji makin tak kenal Tuhan. Orang nak mengaji memang nak kenal Tuhan. Tak, makin mengaji tak kenal Tuhan tu tak kenal hakikat zat Tuhan. Kau tu. Tak kenal hakikat zat Tuhan, tak kenal hakikat sifat Tuhan. Hakikat dia tak kenal. Tak i'tiqad tu kena dah. Cuma hakikat tu kita tak kenal. Kan hampa mengaji makin kenal hakikat zat Tuhan. Dahsyat lagi pada Nabi Imam tu. Jadi Nabi sendiri pun suruh kita pikir dekat makhluk, tak suruh fikir dekat diri Tuhan. Hampa dahsyat lagi. Begitu makin mengaji kenal hakikat zat Tuhan. Mana boleh gitu. Jadi kita makin mengaji, kita lagi jauh daripada tak kenal langsung hakikat zat Tuhan. Cuma yang kita mengaji ni hukum sifat dia. Hukum sifat saja. Kita mengaku hak ni sungguh, sifat ada bagi Allah sungguh, Tuhan ni sedia sungguh, Tuhan tak sama makhluk sungguh. Kok tu je. Kok tu je. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi, dan serta. Dia bukan serta tu. Hak tu kita kena buat bulat sikit, kita tulis seperti. Dan seperti demikian itu.
sekaliannya, demikian itu sekaliannya, kesemua tadilah sekaliannya, sekalian yang tersebut seperti itu, yakni pada pihak mustahil. Nah, hak mustahil lagi mana? Bahawa Allah Ta'ala terlebih hampir kepada hambanya, hamba Allah. Terlebih hampir tu daripada orang leher. Hak ni pun benda mustahil juga. Habis itu ada dalam Quran, tengok, seperti firman Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, hak ni tengoklah surah apa, lepas tu ayat berapa, nah saya tak cari. Nah, dan kami terlebih hampir kepada hamba daripada orang leher. Nah, hak ni masuk dalam benda mustahil juga. Gena Tuhan dekat dengan kita pula ni. Nah, maka hak zahir tu mustahil lah. Zahir tu mustahil, tapi bukan yang nak kat sini ni. Makna zahir hak mustahil tu bukan nak kot tu. Nah, yang kata terlebih hampir, tengok dia kata, tetapi tiada seperti hampir segala jisim, setengah dengan setengahnya, ni setengah yang lainnya, gitu. Nah, setengah dengan setengah yang lain. Bukan hampir macam jisim, macam gelas ni hampir dengan botol. Oh, hak ni bukan macam tu. Nah, boleh kalau gitu kita kena tengok baliklah ulama dia kata apa. Maksud hampir tu hampir apa? Hampir rahmat dia ke? Hampir pertolongan dia ke? Ataupun hampir tu dengan mana ilmu dia tu ke? Gitu. Jadi kena tengoklah. Boleh jadi rahmat dia yang hampir. Nah, kalau kata rahmat dia hampir, dia ada hazah mudah lah. Nah, jadi rahmatuna na aqrabu ilaihi min hablil warid. Habis hang tu. Maka apabila dicampak oleh syaitan, tengok. Nah, jadi bila kita faham dah Tuhan ni memang tak sama langsung, sikit pun tak sama dengan makhluk ni. Tak ada rupa sama, satu jalan pun, satu wajah pun tak sama dengan makhluk ni Tuhan ni. Bila kita faham macam tu, dia kata apa? Maka apabila dicampak oleh syaitan, syaitan ni dia campak apa? Akan was-was. Nah, akan was-was. Dia was-was ni, dia berasa tak puas hati, tu orang panggil was-was. Kalau syak ni dia ragu-ragu, buat tak buat, buat tak buat, hak tu orang panggil syak. Ni bagi reti beza, hak mana was-was, hak mana syak. Setengah dia tak tahu lagi, hak ni syak ke, hak ni was-was. Nah, was-was ni dia berasa tak puas hati, tu nama dia was-was. Dia basuh dah muka tu, ambil wuduk tu, basuh dah, dia rasa tak puas hati, rasa tak kena habis lagi orang. Dia ambil lagi ayat, basuh lagi, tak puas hati lagi. Lah dia selam terus muka langkolah tu. Dia selam bangkit. Ish, perasaan tak kena lagi, perasaan ada sikit-sikit lagi. Hak ni orang panggil was-was. Selam pun tak puas hati. Kena tendang bagi jatuh dalam kolah tu. Tak ada ubat. Dia penyakit was-was ni payahlah. Nah, payah nak ubat, payah. Nah, buah penampak tengah belakang tak hilang. Dia payah. Dia duk tak puas hati tu. Dia takbir, Allahu Akbar. Tak masuk dia, tak masuk. Hak ni orang panggil was-was. Kalau syak, dia main ragu-ragu, aku buat tak buat saat ni, aku buat tak buat, hak tu orang panggil syak. Dia beza tu. Tu saya pun nak fikir, apa beza was-was dengan syak ni. Nah, dia untuk guru senang, untuk guru habaq jelas terus lagi tak. Jadi dia kata apabila dicampak oleh syaitan akan was-was pada hati seorang. Nah, syaitan ni dia kerja syaitan ni. Nah, syaitan ni dia kerja dia nak buat satu kali tu lah, nak menjadikan orang Islam kita, orang beriman kita ni kufur. Tu kerja pertama sekali tu.
Awal-awal ni orang panggil khutuat, langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan ni awal sekali dia nak pastikan orang Islam ni kufur. Hak tu paling awal ni. Kalau dia boleh tarik bagi jadi kafir buang, dia puas hati. Saya elak depa buat raya itu. Celebrate tak lah. Apa berjaya dah seorang jadi kufur. Tu kerja syaitan, tu kerja dia. Lepas tu kalaulah dia tak boleh buat benda macam tu. Kalaulah syaitan ni dia nak tarik tak boleh pi juga. Kawan ni tak boleh pi ngaji tauhid, payah nak tu kufur. Iman dia power. Nak dia mengaji tauhid, sifat 20 tu berapa kitab dah dia khatam. Bukan senang ni kufur. Dia akan tarik suruh buat benda yang bid'ah. Benda yang bid'ah, benda yang diada-adakan di dalam agama. Nampak? Dia akan tarik lah. Benda tu tak ada pun, tapi dia reka-reka buat. Tak ada dalil lah, benda tak ada dalil. Tu kalau ada dalil, hak tu tak bid'ah. Tahlil, hak tu ada dalil dia. Maulid Nabi ada dalil. Hak tu kan bid'ah. Ataupun kalau dia tak boleh tarik pi bid'ah pun, dia akan tarik pi jatuh dosa besar. Dia akan tarik bagi jatuh dosa besar. Dia ni nak jadi kafir payah ni. Tarik bagi zina kan? Tarik bagi minum arak kan? Dia tarik pi dosa besar. Tarik bagi buat apa? Akad riba kan? Makan riba. Dia tarik pi tu. Sebab nak jatuh kufur memang payah dah. Tapi dia akan tarik juga. Tarik pi ikut dosa besar. Kalau tak boleh pi juga dosa besar, dia akan tarik pi ikut dosa kecil. Dia akan cari jalan juga. Ni kata langkah syaitan. Dia cari jalan juga nak jatuh kita. Kalau dosa kecil tak boleh, dia tarik pi ikut benda makruh. Benda makruh pun hak ni langkah syaitan juga. Benda makruh. Kalau tak boleh juga, dia akan tarik kepada benda yang mengurangkan, benda yang kurang afdal. Dia afdal buat macam ni, tiba-tiba kita pergi buat macam ni, tak afdal. Maka hak ni semua ni orang yang kenal langkah syaitan. Kena tipu. Payah nak jaga ni, memang payah. Kadang benda hak kecil-kecil tu kadang afdal. Kita ambil yang tak afdal. Tu kerja syaitan tu. Dia akan tarik sikit tu. Tapi hak nombor satu, dia nak tarik bagi jadi kufur. Tu kerja dia. Jadi kalaulah dia kata syaitan ni dicampak oleh syaitan, akan was-was pada hati seorang. Mana dia campak apa? Bahawasanya Allah Ta'ala, apabila tiada ia Allah tu jirim. Allah ni jirim pun tak. Dan tiada arat pun bukan. Gitu. Dan tiada boleh tiada boleh dibagai. Tu baca dibagai, yang baca dibagi. Tiada boleh dibagai dengan suatu bagai. Kita kata apa? Tiada boleh dibagai, tiada boleh disamakan. Begitu. Dengan sesuatu bagai. Kita nak samakan dengan sesuatu pun tak boleh. Lepas tu dia kata apa? Maka apa hakikatnya Allah? Dia main tanya tu. Habis tu Tuhan ni lagu makut. Mana ni Tuhan ni? Apa benda Tuhan ni? Dia main campur halu. Ni kerja syaitan ni. Orang tak mengaji ni mudah sangatlah bagi syaitan tu. Sebab tu ada seorang itu, orang perempuan lah, viral dalam Facebook. Tapi mereka tutup muka lah, tak tahu, kita pun tak kenal lah. Orang Malaysia kita ni, dengar kata orang-orang kaya lah, founder ni. Dia main satu pikir, dia kata benda yang tak boleh tengok ni, dia kata makhluk halus. Tuhan ni tak boleh tengok. Tuhan ni termasuk makhluk halus. Pula dah makhluk halus tu kan.
Dia buat keputusan gitu kan. Yang kata ni orang kaya, founder tu kata kaya dengan cerdik dia tak lazim. Dia tak lazim bila kata kaya mesti kena cerdik tak. Belungguk kaya bodoh. Gitu. Belungguk-lungguk. Jadi benda tak lazim. Habis. Jadi sebab tu dia kata apa? Setan tengok. Dia main tanya orang tu, kalau lagu tu Tuhan ni apa dia? Hakikat dia apa dia? Kita pun fikir-fikir. Tuhan ni tengok tak boleh. Makhluk halus kot. Jahannam. Rosak kita punya akidah kita. Dan betapa ada ia. Betapa ni macam mana ada ia Tuhan. Macam mana ada dia. Dia ada tu lagu mana? Betul. Kita bahasa utara kata lagu mana? Belah kita ni. Maka hendaklah ia seorang tu berkata pada menolak yang demikian itu. Berkata apa? Berkata dalam hati. Tak apa dah. Kata dalam hati. Tak duduk tempit-tempit tak payahlah. Ni duduk tempit pergi duduk tepilah lepas geram kat setan. Tak payahlah. Kita kata dalam hati. Berkata pada menolak yang demikian itu campakkan tu. Campakkan tu. Kita nak tolak campakkan tu. Kita kata apa? Tiada mengetahui akan Allah Ta'ala. Tiada mengetahui, tiada mengenal akan Allah ni, akan hakikat zat Allah. Gitu. Tak ada yang kenal hakikat zat Allah Ta'ala melainkan Allah. Melainkan Allah ni, Allah saja yang tahu hakikat zat dia. Adapun kita makhluk ni tak tahu. Nabi kita pun tak tahu hakikat zat Tuhan. Tu tahu Nabi boleh tengok tu. Boleh tengok Nabi dalam makhluk yang hidup kat dunia ni, yang boleh tengok zat Tuhan, Nabi kita berlaku pada malam Mi'raj. Hal lain tak boleh tengok lagi. Tu pun tak sampai hakikat lagi. Tak sampai hakikat. Tahu hakikat, kenal hakikat zat Tuhan, tak tahu. Tak tahu. Itu. Habis hang tu. Waktu Nabi kata la uhsi sana'an 'alaika. La uhsi sana'an 'alaika. Tidak boleh aku nak hitung kepujian di atas kau. Tak boleh nak hitung. Tak tahu banyak sangat. Kepujian Tuhan ni, sifat kesempurnaan Tuhan ni banyak sangat. Tak boleh. Tak boleh nak hitung. Lepas tu nanti kita akan tengok hadis Nabi. Nabi kata fa innahu la tuhitu bihi al-fikratu. Maka sesungguhnya tidak meliputi, tidak menghabisi dengan dia oleh pemikiran. Dengan hakikat zat Tuhan tu, kita tak boleh nak meliputi fikiran kita, tak boleh pergi. Tak boleh pergi nak fikir. Habis tu yang kita nak kena hukum sifat takat tu je. Hukum sifat je, bukan hakikat zat Allah kita tak tahu. Tiada mengetahui akan Allah Ta'ala ni, akan hakikat zat Allah melainkan Allah. Dan barang yang terlintas pada hati, apa-apa yang terlintas dalam hati, maka Allah menyalahi akan demikian itu. Allah tak sama pun dengan hak tu. Ni cara kita nak jawab ni. Firman Allah Ta'ala, laisa kamithlihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Tiada seumpamanya, tengok cara tu, tiada seumpamanya Allah. Jadi dia pakai kaf tu, kaf zaidah tu. Kaf zaidah ni tak ada pada makna, ada pada lafaznya. Ni tiada seumpamanya Allah suatu. Ni suatu pun, satu benda pun tak ada yang sama dengan Allah. Suatu pun tak ada sama dengan Allah. Suatu ni suatu apa? Suatu daripada jirim dan arat, tak ada sama dengan Allah. Dan iaitu Allah tu yang mendengar ni amat mendengar
dan yang melihat dan yang amat melihat. Nah, habis hang tu. Jadi tu cara kita nak jawab kalau setan maduk campak benda-benda yang boleh menjatuhkan maduk campak benda-benda yang boleh menjatuhkan akidah kita. Jadi ada orang tanya, macam mana dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insani illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan liya'budun. Melainkan untuk beribadah. Maka lam kat situ pada kata liya'budun tu, kalau kita tengok zahir ayat ni, Tuhan buat ni tujuan dia nak makhluk ibadah, bukan. Bukan. Sebenarnya lam kat situ tu lam orang panggil lil hikmah lah. Hikmah dia ibadah. Ataupun orang panggil sayrurah, lam lil sayrurah, maksud dia nak terjadi. Terjadi ibadah tu untuk siapa? Untuk makhluk tu sendiri ibadah tu. Untuk jin dan manusia tu sendiri, bukan untuk Tuhan. Kita kalau buat ibadah pun Tuhan duk macam tu. Kita tak buat ibadah pun Tuhan macam tu. Kalau Tuhan ni tujuan dia buat kita ni untuk bagi jadi ibadah belaka lah. Lepas tu tengok-tengok, ramainya tak buat ibadah. Hak mai mengaji pun bukan banyak mana pun. Kalau gitu, macam mana Tuhan ni jadi mudarat ke waktu tu? Tak ada mudarat apa pun. Kalau dia buat untuk tu, mudarat lah dia. Sebab tak ramai nak buat ibadah kat dia ni. Habis. Jadi Tuhan macam tu saja. Dia tak apa, perbuatan dia tu tak ada tujuan, tak ada ambil manfaat dan bukan sia-sia, ada hikmah. Riwayat daripada Ibni Umar, Ibni Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anak Sayyidina Umar lihat ni, Abdullah bin Umar ni orang yang banyak ikut sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya syaitan datang, ia syaitan kepada seorang kamu. Maka berkata ia syaitan, siapa menjadikan langit? Ni setan main kat kita ni, dia teh lu. Siapa hak buat langit ni? Siapa buat langit? Kot tu. Siapa buat langit? Maka kita pun maka berkata ia seorang tu, seorang daripada kalangan kamu tu, Allah buat langit. Lepas tu dia tanya pula, maka berkata ia syaitan, siapa menjadikan bumi? Maka berkata ia seorang, Allah buat bumi. Langit pun Allah buat, bumi pun Allah buat. Maka berkata ia syaitan, siapa menjadikan Allah? Tengok perangai dia. Mula dia tanya tu nampak cantik kan, siapa buat langit, siapa buat bumi, apa semua. Jawab Allah. Lepas tu dia tanya, siapa buat Allah pula? Allah ni siapa pula buat? Maka apabila mendapat seorang kamu akan demikian itu. Tengok, Nabi sebut kata, bila kamu ni dapat akan demikian itu. Demikian itu pertanyaan syaitan tu. Kalau setan mai tanya kat kita tu, siapa buat Allah Ta'ala ni? Maka hendaklah kita berkata, ia. Maka hendaklah kita berkata. Dia kalau ikut kita tak apa. Terus kata, hendaklah berkata ia. Kalau nak buh kita tak payah buh ia. Hendaklah kita berkata. Cukup kat tu. Jadi dia salah satu je. Dia pening pula ayat itu. Hendaklah kita berkata ia. Ni hendaklah kita berkata. Itu. Amantu billahi wa rasulihi. Ataupun hendak berkata ia seorang. Kot tu. Lagi sedap. Hendaklah berkata ia seorang tu,
amantu billahi wa rasulihi. Nah, apa amantu? Aku beriman billahi, dengan Allah, wa rasulihi, dan rasulnya Rasulullah. Nescaya larilah syaitan itu daripada seorang. Jadi setan tu dia akan lari daripada seorang tu. Habis alhamdulillah. Dia ada satu lagi hak setan main kacau ni. Satu ada riwayat kata gini, kita kata asyhadu an la ilaha illallah. Apa kata tu? Nah, kita kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, lepas tu kita buat ludah lah, bukan ludah sungguh. Nah, buat ludah belah kiri ni. Begitu. Macamlah kalau kita mimpi buruk kan. Tu setan punya kerja tu. Maka kita mangkit tu, nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Nah, lepas tu kita kalih belah kiri itu. Itu. Yang ludah sungguh kena kat bini. Nah, bini duduk belah kiri. Nah, bini duduk belah kiri kita. Nah, kalau kita balik tarik gelmar pula, pakai lepas bawah katil kita. Kena menendang. Kena kat bini lah. Bini memang dia duduk belah kiri, kita belah kanan kan. Dia itulah. Dia kaedah tidur dia lah. Petua lah. Petua Tok Guru Tok ni dia kata bini ni kena tidur belah kiri suami. Betul. Bukan tidur belah kanan, sebab dia daripada tulang rusuk kiri. Orang perempuan ni dikatakan Sayyidatina Hawa tu dijadikan daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam. Betul. Atau orang lelaki dia tulang rusuk dia kurang, dia nampak dia kurang sebelah. Kurang belah kiri lah. Try balik check nak kurang berapa, 2 ke 3. Kalau kurang 1 tak payahlah. Kalau kurang 2 kena spare duit lebih sikit. Nampak? Hari yang tu ada melawak lah. Jadi ada macam tu lah. Petua. Dia pasal orang perempuan ni kalau dia tidur belah kiri, dia kurang ketegak lagi. Tu. Dia tak bagi ketegak, bagi dia bertidur tempat depa, bagi duduk tempat depa. Tu. Nanti pipitok belah kanan ketegak sungguh. Cakap tak mau dengar apa semua tu pasal cara tak kena. Tak belah kiri. Dia kurang ketegak. Kalau tak belah kiri tegak juga. Ikat tangan tak buah katil. Hari hamdul. Lagi dia kata al-arifun. Kata orang-orang arif. Arifun ni orang yang mengenal Allah secara khas. Itu orang-orang yang mengenal Allah secara khas. Nah, kita mengaji tauhid ni mengenal Allah juga tapi am. Hak puak arif ni dia kenal Allah tapi khas. Secara khas. Hak ni mengenal Allah secara khas. Hak ni limpah kurnia Allah. Tuhan bagi kat dia. Tuhan campak kat dia. Payah cerita saya tak sampai. Payah cerita lah. Tapi nak abang macam tu lah. Hak ulama duk cerita macam tu lah. Nampak? Ada pun hak kita mengaji tauhid ni kenal Allah melalui i'tiqad je. Mereka ni mengenal Allah melalui rasa. Rasa. Zab. Tu arif. Maha suci Tuhan kita yang adalah ain. Ain ni maksudnya diri. Diri mengetahui kita itulah jahil. Diri mengetahui, diri mengenal kita. Mengenal akan Allah tu lah, itulah jahil. Kenal Allah tu, kenal mana? Kenal hakikat tu, hak tu jahil. Kalau boleh duk cerita hakikat zat Tuhan, ada tangan, ada kaki, tangan 2. Hak ni jahil. Jahil. Kenal hakikat jahil. Ada kepala pula. Hak ni jahil orang ni. Duk cerita hakikat zat ni. Itulah jahil kita dengan Allah. Dan ain jahil, diri jahil tu. Diri tak erti, tak kenal hakikat zat kita. Diri jahil kita. Maksudnya diri
Apa tak kenal hakikat zat tu, itulah mengetahui kita dengan dia, dengan Allah. Hak tu orang panggil kenal. Nak jalan kalau makin kita tak kenal hakikat zat, hak tu kita kenal Allah. Gitu. Tu kata perkataan Sayyidina, di antara perkataan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia kata apa? Al-ajzu 'anil idrak idrakun. Lemah daripada mendapat. Maksudnya lemah daripada mengenal hakikat zat tu kenal. Hak tu kenal dah. Habis hang tu. Dia hak itulah mengetahui kita dengan dia, dengan Allah. Maha suci Tuhan yang tiada dapat kita ketahui, melainkan kita ketahui akan bahawa tiada dapat diketahui. Tak dapat diketahui, yakni akan hakikat zat lah. Maka apabila tiada mudah kita ketahui akan setengah daripada kejadian Allah. Tak mudah kita nak tahu setengah daripada kejadian Allah, makhluk Allah ni. Maka betapa macam mana dapat kita ketahui akan yang menjadinya kejadian tu. Maksudnya Allah. Kalau makhluk Allah pun ada juga setengah kita tak tahu hakikat makhluk Allah. Macam mana kita nak boleh kenal Allah yang menjadikan makhluk tu? Bukan semua kita kenal makhluk Allah. Hak duduk dalam laut tu setengah kita tak tahu apa pun. Ada apa benda binatang apa dalam laut tu setengah tak tahu apa. Tu pun kita tak tahu betul-betul makhluk Allah, hakikat makhluk Allah. Macam mana kita nak kenal Tuhan yang menjadikan makhluk tu? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq fa innahu la tuhitu bihi al fikratu. Fa innahu la tuhitu bihi al fikratu. Artinya fikir olehmu pada kejadian dan jangan kamu fikir pada khaliq. Khaliq ni Tuhan. Tuhan yang menjadi. Tu orang panggil badal pada kata khaliq tu. Khaliq tu yang menjadilah Tuhan lah. Maka bahawasanya tiada dapat meliputi dengan dia, dengan khaliq tu, oleh fikir kamu, oleh fikiran kamu. Kamu tak boleh dengan fikir tentang hakikat zat Tuhan. Kamu tak boleh dapat meliputi, takkan dapat capai untuk tahu. Kita lemah, tak boleh tahu benda tu. Dan dalil mukhalafatuhu wallahu alam. Nak bagi sampai stesen tu yang gagah ni pelajar. Orang yang tu lah. Dan dalil mukhalafah. Ada apa soalan? Tak ada lah. Tak ada tanya. Jadi tak ada apa, kita tutup lah. Subhanakallah wa bihamdika.